بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه خليله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang seterusnya, ayat ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sadaqallahul Azim. Jadi kita lihat dulu beberapa ayat di sini. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan, seakan-akannya kembali balik kalimah hunna adalah untuk muannas, untuk perempuan. Jadi yang dimaksudkan adalah fihinna qasiratut tarfi lam yathmithunna insun qablahum wala jan. Iailah bidadari syurga yang telah kita sebut tentang satu kurniaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus bagi laki-laki yang dapat syurga Allah Subhanahu wa taala dengan wanita-wanita yang dicipta oleh Allah terus dan tanpa melalui peringkat seperti mana manusia yang melalui peringkat demi peringkat. Hanya yang perlu kita ketahui bahawasanya sebutan dalam bahasa Melayu kita ini disebut sebagai bidadari. Wallahu a'lam di mana asalnya kata-kata tersebut. Walaupun begitu, apabila dilihat kata-kata itu diterjemahkan daripada bahasa Inggeris sebenarnya. Cuma saya lupa apa perkataan bahasa Inggeris. Disebut apa? Adalah disebut dalam bahasa Inggeris tu, lalu diterjemahkan kepada bahasa Melayu. Maknanya bukannya bidadari itu kalimah asal Melayu. Tapi kalau berdasarkan kitab Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitan langsung dengan bidadari itu sendiri. Tidak ada. Yang ada disebut dalam Quran dan juga hadis Rasulullah, iaitu isteri-isteri syurga. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut hurin ain. Hurin ain, yakni makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia wanita, bukan daripada tanah, bukan daripada air. Tidak ada kaitan seperti mana Adam ataupun seperti mana kita mimma daripada air yang hina. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ciptanya itu daripada permata, daripada kapul baru syurga, kata Rasulullah, dan beberapa lagi yang mana berasal daripada syurga itu sendiri. Dan seperti mana yang telah saya jelaskan sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala telah menghubungkan keadaannya akhirat dengan dunia ini sendiri, agar kita mengetahui bahawasanya jangan kita memandang bahawasanya akhirat ini amat jauh daripada kita. Di sudah akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala, kata ulama kita, terlebih dahulu menciptakan akan akhirat, kemudian barulah dunia ini. Perbezaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akhirat, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala letak di sana syurga dan juga neraka, dan dikekalkan. Akan tetapi berkaitan dengan syurga dan juga neraka, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan keadaan pada zat syurga, zat neraka, itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana, di manakah
lokasinya syurga dan juga neraka. Disebabkan dia berkaitan dengan akhirat. Seperti mana contoh kalau dikatakan Rasulullah SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj, dikatakan Rasulullah masuk ke dalam syurga. Lalu Mi'raj itu naik sampai ke langit. Lalu sebahagian orang mengatakan syurga berada di langit. Ini menunjukkan akhirat itu di langit. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui di mana ni syurga. Tetapi kata ulama, syurga itu bukan berada di langit, kerana langit itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Langit pertama sampai langit ketujuh itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Begitu juga dalam peristiwa Mi'raj, naik ke langit sana, Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah dengan neraka. Lalu kalau begitu, sebahagian orang mengatakan, oh, neraka pun di langit, maknanya akhirat pun di langit. Jadi keadaan itu ataupun pendapat demikian adalah salah dari sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, di manakah syurga? Lalu Nabi bertanya kepada dia, apabila datangnya malam, siang ke mana? Wallahu a'lam ya Rasul. Dan oleh kerana itu, begitu juga dengan syurga, wallahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui. Lalu keadaan Rasulullah yang melihat syurga, masuk ke dalam syurga, dua keadaan. Satu keadaan dengan rohnya saja dalam mimpi Rasulullah. Ada kalanya dalam keadaan Nabi salat, diperlihatkan buat Rasul syurga. Hendaklah kita ketahui, diperlihatkan. Bukannya Rasulullah sampai ke satu tempat lalu melihat. Dia berbeza itu. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina. Pada peristiwa Isra wa Mi'raj, agar kami memperlihatkan kepada Muhammad ini tanda-tanda kebesaran kami. Mana apa yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akhirat itu. Itu yang ulama menyatakan bahawasanya akhirat telah ada, syurga telah ada, neraka telah ada, seperti mana peristiwa Mi'raj. Tetapi bukan menunjukkan lokasinya, tempatnya di langit itu aja. Jangan sampai kita beriktikad dia berada di langit, sedangkan pada hari kiamat 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi semua dikiamatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Ibrahim, pada hari langit dan juga bumi digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan langit dan bumi yang lain. Makna menunjukkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi yang sekarang ini tidak ada kaitan dengannya akhirat, tapi semua dikaitkan dengan dunia saja. Satu. Yang kedua berkaitan dengan bidadari. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang suami itu dimarahi oleh isterinya di atas dunia. Lalu pada ketika itu, isteri yang berada di syurga, yang kita sebut nama bidadari itu, lalu memarahilah isteri yang sedang berada di atas dunia. Wahai kamu, semoga Allah Subhanahu wa taala menghina kamu. Kamu memarahinya, merendah-rendahkannya, menghinanya, sedangkan dia bakal mengkahwini kami di syurga ini. Hadis Rasulullah SAW menunjukkan bahawasanya isteri di syurga itu diperlihatkan oleh Allah suaminya yang masih berada di bumi itu, di dunia. Apa maksudnya di sini? Syurga itu akhirat, seperti mana yang telah juga saya sebut pada penafsiran ataupun pada kuliah kita yang lepas. Nabi kata hembusan sejuk, hembusan yang panas itu berasal pada api neraka, Jahannam. Sedangkan neraka itu di mana? Akhirat. Bila sampailah hembusan yang sejuk, maka di bumi ini sebahagian yang mendapat musim sejuk. Bila dia menghembus dengan hembusan yang panas, sebahagian bumi ini mendapat musim panas. 2 kali nafas kata Rasul, 2 kali hembusan. Sedangkan neraka itu akhirat. Tapi hembusannya sampai ke sini, sampai ke kita di dunia ni. Kita dunia, itu akhirat. Bagi Rasulullah berjalan dengan para sahabat, bunyi satu dentuman yang kuat. Lalu Rasulullah bertanya, adakah kamu tahu bunyi apa? Jadi bom begitu. Ini Allah dan Rasulnya mengetahuinya.
tetapi ya Rasul kami mendengarnya. Kata Rasulullah SAW, itu adalah satu batu yang berada di pinggir neraka Jahannam yang jatuh sampai ke dasarnya. 70 tahun dulu baru sampai. Bila dia sampai, bunyi. Jadi neraka tu di mana? Di akhirat, tapi bunyinya sampai ke penduduk bumi ni, penduduk alam ni. Apa maksudnya di sini? Ini menunjukkan bahawa sini akhirat itu wujud, tapi dia bukan jauh. Fasbir sabran jamila. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi kita, maka hendaklah kau bersabar dengan sabar yang baik. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya orang-orang kafir itu melihat akhirat jauh sangat. Wa narahu qariba, sedangkan kami, yakni Allah, melihatnya dekat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan lihatlah apa yang perlu kamu bawa untuk ghadin, besok. Besok tu apa? Kata ulama, akhirat. Jadi begitu juga dalam ayat yang kita pelajari ini, tidak lain sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menghubungkan akhirat dengan kita agar kita jangan melihat ganjarannya syurga itu jauh. Ganjaran-ganjaran yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lambat lagi, sedangkan di sudutnya tafsirul Quran, kata ulama, telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk ke dalam syurga. Bahkan atas kehendak Allah dalam azalinya, dia menghendaki disediakan kepada ahli syurga fulan bin fulan. Ini nikmatnya, ini ganjarannya. Dia dalam azali kehendak Allah, tetapan itu hanya berlaku setelah itu. Disebabkan maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan apa-apa dalam azalinya dia, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya berkehendak dalam azali, tapi dia menciptakan setelah itu. Maksud setelah adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitan dengan qadim lagi azali, semua baharu. Maka wujudnya dunia, wujudnya akhirat, tapi didahului dengan akhirat, kemudian Allah Subhanahu wa taala adakan dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, mengambil sebahagian kecil daripada akhirat, pada bahagian akhirat. Lalu al-yaqut wal marjan ka'annahun, kalimah atau huruf kaf di sini menunjukkan bahawasanya seakan-akan, maksud seakan-akan di sini adalah sesuatu yang tidak boleh dihakikatkan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi kita agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti mana ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat dia. Yang ini ka'annahun, bidadari itu seolah-olah seperti mananya yakut, seperti mana juga marjan. Kata ulama kita, yakut itu kita hari ini yakut juga, yaknilah kita sebut permata. Marjan sebagai ulama kata, permata juga sebagai ulama kata, iaitulah ibarat seperti mana mutiara. Mutiara. Sebagian lagi kata ulama, yakut itu dikaitkan dengan permata-permata yang sungguh indah dan sangat bernilai harganya. Bahkan telah disebut oleh Rasulullah, sesungguhnya di dalam neraka, di dalam syurga itu penuh dengan permata, penuh dengan yakutnya, penuh dengan juga marjannya. Bahkan ada juga istana syurga yang Allah bina daripada marjan, mutiara. Dan kata Rasulullah, sangat-sangat besarnya istana yang dibina oleh Allah pada mutiara itu. Di atas dunia kita tak pernah jumpa lagi mutiara sebesar buku lali pun tak pernah jumpa. Bahkan dalam hadis sahih kata Rasulullah tentang marjan, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ada istana yang Allah bina untuk ahli syurga tadi. Istana daripada mutiara marjan, yang mana mereka berada di dalam boleh melihat orang yang berada di luar, orang yang di luar tidak boleh melihat orang di dalam. Walaupun mungkin di atas dunia boleh saja buat bangunan gitu, akan tetapi bangunan itu akan hancur, dia tidak kekal.
Di syurga Allah Subhanahu wa taala dia kekal selama-lamanya. Sebagian lagi kata ulama di sini, ka'annahunna al-yaqut wal marjan, menunjukkan pada keistimewaan sifat yang ada pada bidadari-bidadari syurga itu sendiri. Kata ulama bahawasanya yaqut wal marjan ini adalah na'ataini, dua pada sifat pada bidadari. Seperti mana contoh, kita manusia sifatnya al-insan, manusia dha'ifa, wa khuliqal insanu dha'ifa, telah diciptanya akan manusia dalam keadaan lemah. Lemah itu sifat. Tetapi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, bidadari itu mempunyai sifat, tapi sifatnya tidak dinisbahkan dia lemah, tetapi Allah mengatakan sifatnya yang ada pada bidadari adalah seumpama seperti mana permata, mutiara. Maksudnya adalah sangat-sangat indah. Sehingga ayat sebelum ini disebutkan khasiratut tarfi, isteri-isteri tadi, yakni bidadari, apabila dah dipertemukan dengan suaminya, maka matanya akan melihat, dan dia tidak akan melihat memandang yang lain kerana indahnya suaminya itu. Di pihak suami pula akan memandang pula akan bidadarinya itu sebagai isterinya di syurga, selain pada isteri dunia juga berada di sana, juga memandangnya kerana indahnya. Seperti mana hadis sahih di Rasulullah SAW, apabila saja isteri syurga ini melihat akan wajah suaminya, maka dia akan bertasbih. Kemudian dia akan mengatakan, sesungguhnya kami tidak pernah melihat wajah yang seindah ini. Ataupun mengatakan, aku tidak melihat, mana pihak isteri tadi, manakala bagi pihak suami pula, aku juga tidak pernah melihat seorang wanita secantik kamu. Jadi itu yang dikaitkan yaqut wal marjan, itu bagi bidadari. Lalu bagaimana pula isteri di atas dunia yang masuk ke dalam syurga? Kata ulama, jauh lebih berseri-seri lagi, dan itu tidak boleh dihakikatkan. Disebabkan kata Rasulullah, wajah mereka seperti mana bulan purnama, seperti mana matahari yang bersinar, hanya sebagai kiasan saja. Sangat-sangat indah. Seperti mana hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya pakaian yang dipakai oleh ahli syurga, kalau sekiranya diletak pada langit yang tertinggi, maka bersinarlah dunia ini. Bersinarlah dunia ini. Bahkan kata Rasulullah, kalau sekiranya adanya ahli syurga yang terlepas keluar pada syurga lalu berada di langit dunia, maka akan harumlah bumi ini. Tetapi kalau ahli neraka itu pula terlepas berada di langit dunia, maka membusuknya dunia ini. Membusuk sehingga kata Rasulullah, manusia mati kerana busuknya ahli neraka itu. Dalam riwayat yang lain, andainya seorang daripada bidadari itu terlepas keluar, ni contoh bahasa dia berada di langit sana, lalu mata-matanya laki-laki memandang mereka sehingga qasiratut tarfi, maknanya menunjukkan matanya melihat dan tidak akan memandang tempat yang lain. Sehingga kata Rasulullah, maka gilalah laki-laki di dunia pada ketika itu. Apa maksudnya di sini? Menunjukkan bahawa pada keindahannya. Keindahan ini sebenarnya dirasai pada jiwa, sehingga sampai peringkat puncak keindahan itu tidak boleh dihakikatkan. Oleh kerana itu kata ulama, apa saja yang berada di dalam syurga hanya boleh dirasai tetapi tidak boleh dihakikatkan. Contoh, pohon yang akan selama-lamanya berada di situ, yang tidak akan layu daunnya, buahnya pula akan sentiasa ada, dipetik ada lagi, petik ada lagi. Dan ini tidak boleh difikir akal. Kerana apa? Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kamu berada di syurga ni, makan dan minum disebabkan daripada apa yang kamu lakukan. Hani'an, kamu hanya rasa saja, hakikat kan tidak boleh. Seperti mana ayat Quran, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun
maka tidak ada siapa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat mereka yang akan masuk syurga, yang menjadi qurratu a'yun. Qurrah itu dibaca bahasa Arab qarrah. Qarrah tu maksudnya duduk tetap, dan qarrah juga dia sejuk. Apa maksud di sini? Kalau dijadikan qurratu a'yun ataupun qurratu a'yun, maknanya penyejuknya mata. Apabila memandangnya maka tidak akan pandang pada tempat yang lain. Sangat indah. Pandangan itu tertuju di situ. Lepas pandang yang tempat lain pun sama, tertuju di situ. Terlalu indah. Itulah qurratu a'yun seluruhnya. Sehingga akal ini tidak boleh berfikir tentang hakikat yang dilihat, melainkan di lidahnya alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Yang lain subhanallah. Itu pasal Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam syurga itu penuh dengan zikrullah. Tengok subhanallah, tengok ni Allahu Akbar, tengok ni alhamdulillah. Jadi itu yang sungguh-sungguh luar biasa. Lalu begitu juga ka'annahunal yaqut wal marjan, sebenarnya tidak boleh dihakikatkan. Tidak boleh dihakikatkan. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah solat, Nabi merasai hakikat solat Rasulullah sampai pada puncaknya. Sehingga Rasulullah apabila solat musyahadah, benar-benar melihat Allah dengan hati dia. Musyahadah. Kerana apa? Tidak ada umat yang boleh mendahului keistimewaannya melebihi keistimewaan baginda Rasulullah. Disebabkan ada saja di antara umat Rasulullah apabila dia solat, hatinya benar-benar memandang Allah. Lalu dia tentu tidak boleh mendahului keistimewaan itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dalam riwayat dari ulama kita dalam beberapa manaqib, yakni tentang perjalanan hidupnya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, disebutkan bahawa Imam Ahmad pernah melihat Allah mimpi 100 kali. Imam Abu Hanifah juga pernah bermimpi melihat Allah 100 kali. Cuma kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jangan dikaitkan melihat di sini dengan dua mata seperti mana melihat objek, melihat gambaran, melihatnya dalam keadaan adanya rupa. Itu bukan. Ambil balik landasan pada laisa kamitslihi syai', mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dikaitkan dengan makhluk yang dicipta, dengan bentuk, jauhar, jisim, jasad, bernyawa macam berroh, arat, berpindah, berjuzuk. Itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ulama-ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak mustahil perkara itu berlaku. Berlaku disebabkan Allah yang memperlihatkan dirinya kepada hamba. Bukan usahanya yang menyebabkan dia berjaya melihat Allah. Bukan. Kaedahnya begitu. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila qurratu 'aini fi sholati. Wa ju'ila, dia wazannya fu'ila. Fu'ila maknanya dibuat, maka wa ju'ila dan dijadikan. Ditambah di situ. Dijadikan qurratu 'aini, penunjuk mataku ada di dalam solat. Apa maksudnya? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu solat, Nabi akan bacanya bacaan iftitah dengan tawjih. Tawjih yang kita baca, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Mana benar-benar Rasulullah sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta langit dan juga bumi. Itu namanya tawjih. Lalu bila Allah Subhanahu Wa Taala melihat Rasulullah benar-benar sedang menghadapnya, ketika itulah Allah memperlihatkan diri dia kepada Nabi. Maka berlaku musyahadah. Itu yang kata Rasul, kamu solat ibadah seolah-olah macam kamu melihat Allah, ka'annaka tarahu. Dia kata ulama kita, tidak mustahil bagi seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar tawjih, benar-benar menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah juga akan menghadap dirinya pada hamba tadi. Sehingga apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghadapkan dirinya kepada Nabi, maka itulah keadaan yang paling istimewa.
paling istimewa, paling indah pertemuan itu. Semuanya dirasai. Lalu apabila dalam keadaan indahnya pertemuan itu, maka hati Rasulullah tak akan berpaling lagi. Bila tidak berpaling, itulah namanya taujih, itulah namanya musyahadah. Maknanya inilah datangnya kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermula taujih dulu yang kita baca, wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kemudian dibaca inna salati wa nusuki wa ma, sampailah lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan beberapa riwayat lagi. Jadi seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah hakikatnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ahli syurga hanya merasainya saja. Seperti mana dalam satu riwayat hadiah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang wanita di kalangan isterinya ahli syurga benar-benar betisnya itu sangat-sangat putih, bahkan boleh dilihat lagi betisnya walaupun dia telah memakai pakaian daripada kain sutera 70 lapis, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun membaca ka'annahunna al-yaqut wal marjan, yakni maksudnya pada tubuhnya, pada betisnya keadaan seperti mana yakut dan juga marjan tadi. Apa maksudnya? Seolah-olah mata manusia melihatnya permata. Kita melihatnya intan belian kecil pun kita dah terpesona. Mungkin waktu kita duit banyak dulu, kita beli cincin belian kat isteri. Isteri pun tengok, terkesima dia. Oh, bahasa best sikit lah. Asalkan belian asli lah. Benda tu kecil je, tapi bila dia melihat riang-ria dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala nak sebut tentang bidadari yang mana keadaannya dah macam intan belian dah. Yang kecil pun mata melihat tak berpaling. Seperti mana contoh seorang perempuan yang sukakan perhiasan emas, permata, intan belian, lalu dibawa ke kedai tu, mata dia tertuju je ke situ. Kita duit banyak pula, juta-juta duit ada, pilih je nak beli mana. Dia tengok. Mula dia tengok waktu Zuhur, dah masuk Asar, solat tak ada lagi. Lepas tu tengok lagi masuk Maghrib, lepas tu masuk Isyak, kedai nak tutup, baru dia beli. Tak, ini contoh je. Tapi bagaimana keadaan dalam syurga? Kalau itu pula isteri yang boleh bersama dengan dia. Para sahabat pernah duduk dengan Rasul, Nabi cerita dah, sebab Allah perintah cerita, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara. Di dalam syurga itu adanya terdapat isteri-isteri yang suci bersih. Kembali balik ke annahu al-yaqut wal marjan. Dan Rasulullah mengatakan maksud suci bersih adalah dia tidak ada haid, dia tidak ada nifas. Macam manusia tidak ada berak kencing, tidak ada air liur yang diludahkan. Lalu keadaannya, kata Rasulullah, maka dia tidak adanya nifas, haid sewaktu berada dalam syurga Allah. Syurga Allah Subhanahu wa taala, maknanya tidak ada langsung. Itu bersih. Bahkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila suami bersama dengannya, maka kembali dia jadi dara balik. Mana boleh nak masuk akal bab ni? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun cerita-cerita. Sahabat Rasulullah tak pernah terfikir bahawasanya dalam syurga adanya hubungan suami isteri. Ya Rasulullah, adakah dalam syurga juga ada hubungan suami isteri? Ya, kamu diberinya kekuatan seperti mana 100 orang laki-laki, kata Rasulullah. Seorang laki-laki pun boleh diberi kekuatan untuk 4. Itu yang Allah izinkan kahwin 4. Cuma kita penakut, tak mau.
Sama yang cakap tu. Tapi kekuatan yang diberi oleh Allah, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, 4 orang. Tapi Rasulullah sendiri dia tidak ada had kekuatan dia. Itu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya Muhammad, kau boleh kahwin dengan siapa yang kau nak. Tak ada had. Waktu turun ayat tu Rasulullah ada 9 orang isteri yang adanya mas kahwin sewaktu berkahwin dengan mereka. Sampai Rasulullah wafat kekalnya itu. Seperti mana isterinya Nabi Sulaiman alaihi wasallam 1000 orang, Nabi Daud 100 orang, bukan banyak sangat pun, betul tak? Tapi itu seorang Nabi, seorang Rasul. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan pada laki-laki tadi, kekuatan seperti mana 100 orang laki-laki. Jadi tidak ada masalah kalau Allah nak bagi 10 isteri, 20 isteri sampai 70 isteri. Hanya perkara ini kata ulama, jangan kita berfikir seolah-olah 70 isteri ramainya. Di sana keadaan masa tidak berjalan seperti mana masanya dunia. Dan di sana tidak adanya malam. Dia sentiasa bercahaya kerana di atasnya adalah arash. Kata Rasulullah SAW. Jadi itu yang kata ulama, yang muktamadnya apa saja Allah Subhanahu wa taala cerita tentang syurga, maka beriman. Tetapi hakikatnya kembali balik, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Itu tak boleh dah. Sebab Allah dah kata, Allah dah sembunyikan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang manakah lagi wahai jin, wahai manusia, yang mahu kamu dustakan? Maka tidak ada. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, tidaklah akan ganjaran ataupun balasan kebaikan melainkan dibalasi kebaikan juga. Kalimah illa di sini adalah istina yang mana sifatnya hasrun. Hasrun maknanya al-ihsan yang kedua itu kembali balik pada al-ihsan yang pertama. Jadi dalam lingkungan itu tak boleh dipisahkan. Bila diterjemahkan, kita terjemah dia adalah melainkan. Kita tak terjemah kecuali ini akan menjadi berlakunya keluar daripada kelompok yang pertama. Maksudnya al-ihsan itu kelompok yang lain, al-ihsan pertama kelompok yang lain. Sedangkan sebenarnya al-ihsan yang pertama, al-ihsan yang kedua itu dalam kelompok yang sama. Di sinilah ulama kita mengajar bahawasanya tentang apa yang berada di syurga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Dan sehingga kata ulama, kalau ditanya adakah setelah kita masuk syurga baru Allah akan siapkan, baru Allah bagi bidadari, jawapannya tidak. Semua telah disiapkan, dah disediakan. Macam neraka Allah Subhanahu wa taala sebut uiddat lil kafirin, telah disediakan bagi orang kafir. Maknanya keadaan neraka itu semua telah disiapkan, bukan masuk baru nak berlaku. Ataupun manusia berada di akhirat baru Allah cipta neraka, baru cipta syurga. Tidak, semua telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah ganjaran al-ihsan ini. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang melakukan kebaikan maka pahala yang terbaik buatnya adalah syurga dan tambahannya. Wa ziyadah kata ulama, nikmatnya syurga. Dan ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan nikmatnya di syurga adalah tak kala mana mata kita memandangnya zatnya Allah. Itu muktamad di sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya saja yang perlu kita ketahui, nikmat melihat, memandang Allah dengan dua mata akan zatnya bukan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sedang berada dalam syurga, berada di atas syurga, berada di atas aras lalu pandang ke atas. Itu dia. Itu bukan kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagai ulama akidah memasukkan pada kaedah tajalliyah. Mana Allah Subhanahu wa taala yang memperlihatkan diri dia, bukan mata memandang sesuatu. Kerana Allah Subhanahu wa taala bukannya objek. Allah Subhanahu wa taala bukan satunya yang mempunyai rupa bentuk.
Lalu kata ulama, itulah nikmat yang paling tinggi, kerana nikmat paling tinggi adalah kebingungan sewaktu mengenal Allah. Itu dia sudah tasawuf. Kebingungan. Apa maksud kebingungan? Yakni Allah Subhanahu wa taala dia wujud qadim lagi azali, telah ada tanpa adanya permulaan, tanpa juga ada kesudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala wujud, dia tidak mengambil tempat, tidak berhajat pada tempat, tidak berhajat dengan makhluk, tidak bersentuhan dengan makhluk, tidak ada dalam masa, di luar masa, tidak berada dalam alam, di luar alam. Kan kebingungan. Tapi Tuhan, itulah Allah Subhanahu wa taala. Lalu makrifah yang tertinggi adalah mengusungkan daripada sesuatu khayalan kepada Allah. Itu makrifah paling tinggi. Lalu ahli syurga wa ziyadah melihat Allah Subhanahu wa taala yang wujud. Hanya jangan dikaifiatkan bagaimana mata ini memandang Allah, kerana kembali daripada tajaliyah. Itu termasuk daripada rahsia Allah dalam memperlihatkan dirinya kepada hamba-hambanya di kalangan ahli syurga. Jadi ini juga termasuknya al-ihsan, kebaikan-kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian lagi kata ulama-ulama kita berkata, hal jazaa'ul ihsani ila al-ihsan. Apakah yang dimaksudkan dengan al-ihsan? Tidak lain sewaktu hamba itu berada di atas dunia, mereka termasuk ahli tauhid. Maknanya nikmat yang paling besar sekali di dalam syurga adalah nikmat memandang Allah, kerana dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Lalu ganjaran terbesar, matanya melihat Allah yang Maha Esa tu. Bagi orang kafir, sesaan yang paling keras sekali di dalamnya neraka bukan dibakar, diazabnya dengan api, tetapi yang paling keras sekali adalah kerana azab mereka tidak dapat memandang ya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu azab yang paling keras yang mereka akan lalui. Maknanya terhalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri adalah satu azab. Manakala tidak terhalangnya ahli syurga untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, itulah setinggi-tinggi, sebesar-besar, seagung-agung nikmat. Disebabkan Rasulullah SAW mengatakan, jazaa'u ma an'amtu alaihi bitauhid illa al-jannah. Kata Rasulullah SAW, tiadalah balasan bagi orang yang telah kuberikan nikmatnya tauhid kepadanya melainkan syurga. Maknanya dengan hidayah lah yang menyebabkan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat yang manakah lagi wajib, wahai manusia yang kamu nak dustakan? Ini terjawab bahawasanya kalau ditanya mengapa Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang, ini menunjukkan nikmat yang dimasukkan tidak dikhususkan dengan nikmat duniawi, tapi cerita tentang yang sam'iyah, perkara-perkara akhirat. Itu juga adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengapa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita di sini, dia tak tanya sewaktu kita berada dalam syurga. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak ditanya oleh Allah sewaktu kita berada dalam syurga, kerana semua sedang merasai nikmat di atas dunia ditanya oleh Allah. Lalu ayat ini membicarakan semua telah disiapkan oleh Allah. Lalu kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana yang disiapkan oleh Allah adalah untuk kita yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, seseorang jangan sampai membatalkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dengan mensyirikkan Allah, sama ada dengan syirik kafi ataupun syiriknya jali. Kafi itu tersembunyi, jali itu jelas. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang keluar pada Islam, maksudnya di syirik, kezaliman yang paling besar adalah syirik. Inna syirku la zulmun azim. Syirik itu zalim yang paling besar sekali. Fa habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka leburlah semua daripada amal yang pernah diamal dulu pada, lalu dia takkan dapat al-ihsan tadi.
Bila dia tidak dapat ihsan, maka sebaliknya dia akan mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.